Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, baik. Saya Adan Jamaluddin. Hari ini saya akan kongsi dengan anda cara nak buat sticky header yang ada countdown. Selamat malam. Okay, baik. Saya akan terangkan cara macam mana nak buat. Actually, untuk buat benda ni is not hard, senang saja nak buat. Okey, requirement yang kita nak perlukan hanya beberapa benda saja. Yang penting pertama saya akan gunakan plugin Elementor. Kita gunakan Elementor Page Builder pertama, dan second kita akan gunakan gambar bergerak lah. Dan seeloknya kita guna GIF. Okey, GIF ni kalau kita nak buat arrow yang boleh bergerak-gerak tu. Okey, jom tanpa buang masa kita terus pergi. Okey, sebelum tu saya akan tunjuk contoh demo macam mana dia punya, orang kata macam mana bentuk dia tu. Okay, baik, contoh macam ni Okey, baik. Alamak, okay, nampak ni. Ni contohnya Okey, baik, inilah contoh header yang stick kat atas. Dia ada timer, ada countdown ni kan. So dia akan mengikut saja kan. Sampai kat satu part tu perkataan ni pun akan berubah ikut dia punya ni lah. Okey, baik, nampak kat sini pilih package promo, kat sini promo hari ni sampai bawah ni dia akan bertukar. So macam ni nak buat tu. Baik, jadi kita terus per design. Okey, baik, kita akan create page baru. Okey, baik. Likewise, saya tunjukkan cara nak buat ni. Saya takkan buat design penuh. Maksudnya saya akan hanya buat macam mana nak buat benda tu je. Okey, baik. So cara nak buat header sticky header countdown, right? So tekan klik edit with element. Okey, saya akan gunakan Elementor canvas sebab saya nak dia jadi kosong. So kita akan build dari scratch daripada kosong. So buka satu elemen dulu. Okey, nak buat benda ni, pertama step ialah kalau anda guna Elementor, anda ambil inner section. Okey, sebenarnya bila nak jadi macam ni, dia ada 4 saja dia punya 4 saja kolom sini. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. So kalau dalam bentuk mobile dia akan jadi macam ni lah. Oh, sekejap, kat atas ni macam mana? Oh, kat mobile saya tak ada buat apa ni saya tak ada buat anak panah. Okey, kat mobile tu saya buat anak panah dia. So okey, kita buat setup tu desktop dulu. So kat sini ada 4 kolom. So kat sini kita akan buat 4 kali lah, repeat ni Okey, pertama saya nak background dia warna apa. Kalau nak background dia warna apa, klik kat bahagian inner section ni, just tukar saja background yang apa kita nak. So ambil warna hitam. So akan jadi warna hitam lah. Okey, baik, sebelum tu kalau boleh sebab kita nak ada stretch kan, hujung ke hujung ni, nampak tak ada space, white space kecil ni kan. So buang dulu white space ni dengan klik kat sini bahagian kolom ni. Ni ialah main kolom yang pertama lah. So pergi pada advance, antik saja, antik. Nampak dia terus hujung ke hujung. So ada bahagian atas ni, anda pergi pada inner section ni, klik sini, kemudian pergi pada advance, buang ni juga. Nampak dia terus pergi pada atas sekali. So dia akan lekat kat situ lah. Dia tak ada lagi istilah white space saja tu. Settle kan? Okay, baik, mudah tak? Mudah, memang sangat mudah. So dia ada elemen apa tadi? Nampak? Elemen anak panah. Jadi kalau nak guna elemen anak panah ni, kat mana kita nak buat? Macam ni cara nak buat anak panah ni. Okey, baik. Cara dia adalah anda pergi ke Google, anda type kat situ ialah arrow GIF animated. Okay, nampak ni arrow GIF animated. Klik. Pergi pada image. Okey, pastikan anda nampak ada butang GIF, ada perkataan GIF. Pilih yang ada GIF je. So ikut pada warna tema yang anda nak lah. So kalau macam anda nak, saya nak ambil warna hijau kan, saya klik sini. Tengok apa animasi macam nampak ni. Kemaskan, nice tak? So saya nak ambil inilah. Okey, baik. Pastikan satu lagi, bila anda nak pilih animated macam ni, pastikan dia background belakang dia tu clear ataupun transparent. Contoh transparent macam ni ni warna putih kan, nampak tu? Belakang dia ada bentuk petak-petak, maksudnya tu ialah transparent lah. Ataupun yang jenis macam ni, nampak ni? Ada kotak-kotak ni, tu transparent. Kalau macam ni,
dia tak transparent, tetapi sebabkan background belakang kita hitam, so kita boleh gunakan dia lah. So saya akan save image, kemudian saya akan save lah. Ok, baik. Jadi saya akan masukkan elemen gambar, ambil elemen kat sini, ambil gambar, masukkan. Ok, masukkan tadi. Ok, klik. Nampak? Sekarang dia dah ke arah ke kiri kan. So macam mana nak putarkan dia ke arah kanan? Kalau anda power guna CSS, maka gunalah CSS. Tapi kalau anda tak tahu macam mana nak coding, saya galakkan anda guna plugin Happy Elementor. Tak salah macam tu, Happy. Nama plugin tu Happy. Type lah Happy kan, nanti ada keluar muka smiley ni. Ok, lepas dah install, dia akan ada kat sini lah. So pergi kepada CSS transform, klik sini, ambil rotate. Dan kita akan rotate ni jadi negatif 180. Cantik kan? Dia terus ke situ. Settle satu masalah. So sekarang kita mesti ada kiri, mesti ada kanan. So duplicate saja dulu ni dulu. Nampak? So yang ni kita kena back to normal lah. So CSS dia kita just back to default. Nampak ada kiri kanan. Sekarang kita nak countdown. So countdown tu nak ambil kat mana? So is also an element, tetapi dari Elementor Pro. Element pula. Countdown. Ok, baik. Ambil countdown ni bukan counter, ambil countdown. Ni saya tak pasti kalau bahagian Elementor biasa ada ke tak. Ok, baik. Nampak ni kan ada countdown ni kan. Ok, kalau nak buat countdown ni biasanya saya akan buang hari dengan hours ni. So saya akan buang lah. Hari ni saya buang, hours ni pun saya buang juga. So nampak lagi urgent lah. Minit anda, contoh kalau kita nak buat dekat customer kan, contoh offer kita tu yang kita nak diambil waktu tu juga kan, jangan tunggu sampai sejam, jangan sampai hari kan. So kita buang saja offer tu, kita buang saja hari dengan jam dia lah. So dia ada beberapa minit saja untuk ambil offer ni. Okay. So type dia ada jenis tau. Type ni ialah due date, maksudnya sampai satu tarikh dia akan jadi kosong lah. Ataupun kita buat evergreen timer. Evergreen timer ni lah cookie, hanya orang kata siapa yang masuk website saja baru countdown tu bergerak. Faham tak? Maksudnya contoh macam ni, saya masuk website pada pukul 12.30 hari. So countdown ni akan gerak. Kawan saya nama dia Ahmad, dia masuk website tu pukul 5 petang. 5 petang baru countdown tergerak. Tetapi kalau countdown tu ialah 30 minit, pada pukul 12.30 tengah hari, saya akan promosi tu akan hilang lah. So dia akan nampak kat sini action after expired ni, kita boleh pilih sama ada direct ke, hide ke, ataupun show message lah. Maaf lah, promosi dah habis. Bukan macam tu lah. Tapi sayang lah, sebab kita nak cakap promosi habis, rugilah kita buat website kan. Sebab apa? Orang nak beli, kita bagi tu promosi habis. So conversion kat situ boleh jadi lebih berkurang lah. Sebab ada isu, ada orang kata kita main dengan isu kehampaan kan. Ok, baik. So saya akan buatkan due date lah, senang. Due date ni ambil tarikh sampai ke akhir bulan. Contoh kita ambil Ogos, 31 Ogos. Tapi dia akan renew lah after 000 minit ni, dia akan jadi 1 jam balik. Tapi ini dia applicable kepada semua orang. Tak kisah dia masuk pukul apa, kawan dia akan gerak je. Ok, baik, dapat Baik. Jadi sekarang nampak tak, dia tak atur kat sini kan. Ni kat tengah, ini pula dekat sini. Jadi pergi ke bahagian kolom ni, pergi ke bahagian vertical line ni, ambil middle. So dia akan jadi sini lah. So bahagian design ni terpulang pada anda lah, macam mana anda nak besar ke, nak kecil ke, space dia besar ke, kecil ke, padding dia macam mana kan. So ini bergantung pada anda punya kreativiti lah. Ok, baik. So of course kita akan letak ni kat bahagian tengah. So tarik saya kolom dia. Satu lagi benda yang kita letak adalah letak bahagian butang. Butang apa? Butang untuk action lah. So saya akan tambah satu lagi kolom, ataupun saya duplicate kejap. Lepas tu saya akan buang countdown ni, letakkan butang membeli. Nampak? So kita centerkan dia. Letak sini, dapatkan promo. Ok, baik. Sekali lagi saya beritahu untuk counter ni, kalau nak rasa cantik, design ni anda buat sendirilah. Okay. So macam dia ada dua jenis blok ni, sama ada blok ataupun incline. Dia akan jadi macam ni lah. Nampak dia tak kemas kan. So ambil bahagian blok lah. So sekarang kita dah siap kita punya ni.
kita punya apa orang kata, kita punya countdown tu lah. Sekarang macam ni nak buat dia jadi sticky. So cara dia ialah, tadi kan bagi edit section ni kan, ataupun kita ambil gambar tepi ni, nampak ini section ni, klik dekat sini ataupun klik dekat sini, right click dia, pergi bahagian advance, klik sini, ambil motion effect, kemudian ambil sticky dan ambil top saja. So bila kita scroll ke bawah, okay, sekejap saya buat content kejap. Ok, baik. Ok, nampak bila saya scroll ke bawah, dia akan ikut saja. Ok, baik. Nampak faham jelas Jadi sebab ini kan besar sangat kan, why not kita buat yang quite ok sikit. Sekejap kita ambil ni. Oh, kecil sangat ni. Sekejap ni saya adjust sekejap. Ok, baik. Ini kita nak centerkan dia. Ambil vertical line, ambil middle. Oh, kenapa dia tak jadi? Dia tak jadi sebab apa ya? Sekejap. Saya buang CSS sekejap. Jadi tak. Oh, tadi fact. So kat sini tadi apa? Negatif 180. Tak apa. So kalau nak jatuhkan dia ke bawah, boleh terus buat dekat sini lah. Ambil bahagian Y ni, settingkan dia saja, ikut kesesuaian lah. So nak setting tengah, kita ambil 50. Ok, settle. So ni size dia pun kita betulkan balik. Tadi guna size apa ni? 30. So sini pun kita ambil 30 juga. Ok, baik. Sini pun sama. Ambil bahagian translate. So kita akan ambil 50. Alamak, tapi tak center pula macam ni kan. Sebab apa? Dia jadi kecil kan. So tak apa, kita buat kemudian. Tapi ni kita kecilkan dulu soalan ni. Kecilkan dulu konten ni. Tulisan ni kita ambil 15 saja. Alamak, ada terlalu bawah kan. Nampak? Ok, baik. Tapi dah nampak lah macam ni kan. Dia nampak lagi kemas kan. Ok, baik. Ini kita clearkan balik. Kita buka tu default balik. Buka tu default, nampak dia jadi kecil macam tu. So bila dia ikut dengan cantik saja. Ok, baik. Alah-alah saya nak buat macam cantik tu lah. Baik boleh ok, baik. Cantik. So background dia, label dah. Boxes dia tu, content, typography, label, tak masalah. Boxes kita ambil warna merah menyala. Nampak? Mudah kan? Lawa kan? Yes. So kita nak bawa bulat, nak lagi bulat lagi, tambahkan lagi angka sampai 50. Boleh dah ni. So ini pun kita buat warna merah juga. Contoh, teks color warna putih, background warna merah. Ok, baik. Sebenarnya kan kalau anda nak contohnya dapatkan promo ni, nak dalam bentuk animated, anda boleh saja type dekat Google. Contohnya macam beli sekarang animated. Nampak tak? Beli sekarang. Kat sini jadi apa? Okay, jom, why not kita try? Alright, nampak kan? So bahagian ni kan butang kan? Tak apa, saya buangkan dia kejap ke sini. Saya tukar dengan elemen gambar. Masukkan tadi. Dia akan menjadi besar, tak apa, kita biarkan saja. Nanti kita adjust. Nampak tak? Dia gegar besar-besar macam tu kan? So just adjust je. Ikut sampai rasa kita sesuai lah. Ok, baik. Ini contoh lah kan. Ikut yang mana anda selesa lah. So lagi dia ke bawah, dia akan jadi macam tu lah. Tapi saya rasa tak kemas. Sebab apa? Dia punya klip-klip tu banyak sangat. So kita ambil yang asal je lah. So ni kita buang. Okay, nampak? Kat mana dia pergi, ikut saja. So macam mana kita nak buat kat bawah tu nanti. Kalau contohnya dekat bawah ni kita nak tukar perkataan dapatkan promo ni kepada perkataan lain. Contoh macam kat sini saya ada buat kan, promo hari ini. Tapi sampai kat bawah ni dia akan tukar perkataan tu terus. Daripada promo hari ni pada pilih package promo. Nampak ditukar kan. Ini nak buat macam ni. Senang tak? Actually memang sangat senang. Macam ni cara nak buat dia ialah, anda pergi kat sini, pastikan dia punya padding dia sama, benda yang sama lah, jangan ubah. Yang kena ubah kat mana? Lepas anda duplicate ni, anda tarik saja ke bawah ni kan. Ok,
Contoh saya nak kat sini kan, tukarkan saja perkataan ni, kan senang. Dapatkan sekarang, ni beli sekarang pula saya tukar kan, beli sekarang. So link ni ikutlah link produk ke apa, ini ikut anda punya kesesuaian lah. So pastikan juga dekat sini anda buat juga dia punya motion effect ni. Motion effect dia apa, top kan, jangan, kalau buat baru jadi none lah. So ikut buat top juga. So dia akan overlay lah satu sama lain nanti. Nampak ni, saya buat bawah sikit, bawah sikit, bawah sikit. Ni beli sekarang kan, kecil sikit, nampak dia dah jadi lain dah. Dia akan auto transform lah macam tu. Baik, nampak mudah kan? Mudah. Tapi nampak tak dekat sini? Dekat sini dia ada padding, ada, orang kata dia ada garisan kosong ni kan. So actually not nice lah. Sebab apa? Sebab apa kan? Tak, saya pun tak tahu sebab apa. Sebab ni dia dah guna, apa orang kata, dia dah guna section lain lah. Dia dah guna new section. Kalau nak hilangkan kosong ni, buanglah tepi-tepi ni. Boleh dia penuh. Okay, baik, mudah kan? Sangat mudah. Jadi apa-apa yang anda dah dapat tahu ni, anda praktiskan. But wait, kita tak habis lagi ni. Ini baru bahagian desktop. Anda kena set up juga kat bahagian mobile. Desktop ni orang tengok 20% je. Kalau anda ada 100 audien, 20 orang je yang buka guna PC. 80% tu ialah guna telefon. So macam mana kita nak tengok paparan mobile dia? Paparan mobile dia memang kelakar. Tengok dia akan dia macam stack 1, 2, 3, 4. So macam mana nak buat? So caranya ialah, saya tunjuk versi mobile desktop dulu. Dia ada 4 kolom kan? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Sama juga dekat mobile pun ada 4 kolom juga. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Jadi kat bahagian sini anda tekan kat sini. Kolom width ni, dia sebab dia dalam satu section yang sama, dia akan kongsi percentage. So ada kat bahagian kolom width ni 100 bahagi dengan 4, jawapan dia lah 25. So dia punya kolom pertama ni saya dah tukar kepada bukan yang ni. Silap. Pastikan ambil inner section tadi. Okey, baik, bawa betul. Ambil yang kolom yang ni, yang arrow ni, jadikan dia 25%. Dia akan jadi kecil macam ni lah, tak apa. Kita buat semua sama dulu. Kolom yang kedua ni buat 25. Kolom ketiga buat 25. Kolom keempat pun buat juga 25. Kalau anda tak boleh tekan kat sini, guna navigator kat sebelah ni. Okey. Okey, baik. Sekarang kolom pertama ni ada image yang arrow tadi kan. Arrow tu. So besarkan dia ikut kesesuaian sekali lagi. Nampak dia akan ada perkataan-perkataan yang kacau ni kan. Kalau nak edit perkataan, kita buat yang perkataan countdown ni dulu. Kan besar ni kan. So cuba kecilkan dulu. So kecilkan macam mana? Kecilkan perkataan dulu. So perkataan dia ialah kita buat 15 lah, senang. So dia still tak ada apa-apa. Bagi pada boxes ni, padding dia ni tambahkan nilai 1 dulu. Okay, baik, saya sikit dulu buat sikit dulu. Saya tengok container weight, kita tengok berapa space between ni. Okay, baik. Dia nampak okey sikit lah. So dapatkan promo ni pula, dia punya button tu kita edit juga. Okay, typography dia kita cuba kecilkan sikit ke 15 ke. Ada efek. Tak ada efek, kita biarkan. Kita pergi ke padding, tambah 1 nilai. So dia nampak kecil sikit. So nampak kecil sikit, which is better daripada tadi lah. So pergi pada edit countdown tadi, pergi pada content dan tukar kepada inline. Jadi tak kalau inline macam ni, dia akan nampak macam lagi kemas lah sebenarnya. Tapi tengok boleh tak daun nak macam tu. Macam tak boleh je. Kenapa kita ambil blok tadi lah, senang. Okay, baik, kenapa dia tak jadi? Okay, sebab perkataan minit tu besar kan. Ada dia punya nombor kecil, perkataan dia besar. So tukar pada content tadi, ambil pada typography, kita kecilkan pada 15. Nampak dia dah macam lagi okey sikit dari tadi lah. Kalau kita kecilkan dia je dah apa. Kecil sangat kan? Tak apalah, boleh ni. Kejap set up sikit lagi. So sekarang di space dah macam tak ada sangat kan. Why not kalau kita bagi space ni 25 tadi, kita donate sikit lah. Ni 25, kita tukarkan kepada 15 supaya kolom seterusnya boleh dapat 35. So yang ni, yang arrow ni pun kita kurangkan 10, dia akan jadi 15. Kita akan bagi butang akan dapatkan promo ni sebanyak daripada 25% kepada 35. So ada ruang dah, nampak tak? Dia akan jadi lebih okey dan lebih okey.
So arrow ni kecil sangat. So anda kena edit lah. Edit macam mana? So bagi pada bahagian image tadi tu, arrow ni besarkan dia. Okey, besarkan dia supaya dia nampak jelas lah. Okay, nampak So tengahkan dia, ambil vertical line, pergi pada middle. Kalau tak jadi bagi middle ni, buat dekat yang tadi tu, advance, pergi pada pergi edit image, pergi kepada motion happy effect ni, rotatekan dia saja. Nampak. Lepas tu translate bawah, tambah sikit yang ikutlah. So ni tambah 5 kan. Okey, nampak dia akan jadi macam ni lah. Tapi kenapa gambar ni tak gerak? Kenapa arrow ni tak gerak? Tak apa, nanti tengok dekat insert. Jadi tak? Okay. So basically lebih kurang macam ni lah. So penuhkan balik width dia ni, tambah sampai habis. Pergi pada CSS tadi, happy effect ni, letakkan kepada dia punya translate dia ni kepada 5, tambah 5. So dia jadi center lah. So ni tambah 5, sini pun tambah 5. Tapi kenapa sini kecil? Tengok sekejap, sebab dia kecil. Ni 5 juga, tapi kenapa dia kecil? Sekejap, betul ke ni? Entah, lain ke tak ni? Tak kisah, boleh ni. Asalkan dia dapat idea dah. Saya pun tak tahu je lah ni. Okey, baik. Okey, baik. Kejap macam apa, kosongkan balik, space between tambah sikit, right. Jadi ni kita centerkan sikit, vertical line dia pergi ke middle, ni settle, vertical line yang ni pun pergi ke middle juga, column. Okey, baik. Jadi kalau kita ke bawah, dia akan mengikut saja. Nampak yang ni tak settle lagi kan. Kalau nak kalau nak kerja cepat kan, ni tip saya, anda pergi desktop balik kan, anda copy paste je. Senang cerita. So apa setting ada dekat sini, dia akan apply jugalah pada yang bawah ni tadi. Okay, nampak So anda boleh apply saja benda ni. Memang sangat mudah. So senang tak nak buat benda ni? Memang senang. Actually sebenarnya ada juga plugin yang anda boleh install. Jadi anda guna plugin tu, anda masuk saja detail apa yang anda nak. Cuma saya tak tahu plugin apa, sebab kebanyakan benda yang saya buat dalam website ni semuanya buat sendiri. Jadi kalau anda ada plugin, saya ada satu plugin yang saya ingat, nama dia ialah Topbar. Ejaan ni ialah Topbar, Topbar. So ni salah satu plugin yang lebih kurang fungsi macam ni. Cuma bezanya dia ada perkataan dan button saja, countdown tak ada. So countdown ni saya buat sendirilah. So kalau anda ada suggestion ataupun anda ada plugin yang anda guna yang ada countdown, anda boleh type komen kat bawah apakah nama plugin tu, kongsikan pada kami semua. Okey. Jadi itu sekian saja daripada saya, Adnan Jamaluddin. Saya harap anda jelas dengan apa yang saya sampaikan. Jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya kat YouTube, dan kat bawah tu ada butang Patreon. Jika anda nak menyumbang kepada channel YouTube Adnan Jamaluddin, saya sangat mengalukan. Sekian dari saya, Adnan Jamaluddin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.